Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna bi isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idhna min syarril khalq wa khtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada kita dengan Dia taufik dan hidayah, tunjuk jalan yang betul kepada kita, dapat kita beriman dan kita taat kepada Dia. Dan tinggi lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu-ilmu untuk mengenali Dia. Dia memberi faham kepada kita tajuk agama. Alhamdulillah, faham agama dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat-sangat ditututi, perkara satu kurniaan daripada Allah yang besar. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nak bagi kebaikan, kebajikan yang banyak kepada dia, siapa yang Allah nak bagi pahala besar kepada dia, tentu Allah yufaqihu fiddin, Allah memberi fahamkan dia tentang agama. Alhamdulillah, bila Allah bagi faham agama pada kita, itu adalah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepatut kita kata alhamdulillah. Oleh itu kita di pagi ini, satu daripada kurniaan Allah kepada kita, Dia taufik, Dia tunjuk jalan kepada kita untuk kita mematapi, untuk kita mendalami lagi di dalam akidah, di dalam memahami agama. InsyaAllah ta'ala kita di pagi yang mulia ini seterusnya kita nak memahami akidah melalui cara satu daripada cara ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil cara oleh Imam As-Sanusi Al-Hasani, seorang daripada ulama Morocco yang terbesar, seorang daripada waliullah
yang dia daripada keturunan Ahlul Bait, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa alhamdulillah kitab yang kita nak teruskan ini, kitab ini yang ditulis oleh seorang daripada Ahlul Bait, yang ditulis oleh seorang daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rasa terjamin, rasa terjamin. Kata isi kandungan pandangan dia itu tidak menyeleweng, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkhutbah di satu tempat antara Mekah dengan Madinah. Dia kata innama ana bashar, saya manusia, yushiku hampir-hampir dekat-dekat ayatiyani Rasulur Rabbi, nak mari sama aku utusan Tuhan aku, pesuruh Tuhan aku. Fa ujib, bila dia mari aku kena terima, aku nak terima panggilan dia, seruan dia. Oleh itu ana tarikum fikum thiqalain, bila aku ni nak mati, aku nak, sebelum daripada aku nak jumpa dengan utusan Tuhan aku, dia nak panggil aku kembali ke rahmatullah, aku nak tinggal pada kamu dua perkara. Aku nak tinggal pada kamu as-saqalain, dua perkara yang besar-besar. Ahaduhuma a'zamu minal akhar, salah satu daripada kedua-dua itu lebih besar daripada yang satu lagi. Kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Rasulullah menggalakkan, menyungguh-nyungguhkan supaya sahabat dia, supaya umat dia berpegang dengan Al-Quran, dengan mengulang-ulangkan perkataannya dengan kata istamsiku bih, istamsiku bih, istamsiku bih. Berpeganglah kamu dengan Al-Quran, berpeganglah kamu dengan kitab Allah, berpeganglah kamu dengan kitab Allah. Selepas daripada dia mensifatkan Al-Quran itu ialah hablullah mamdud minas sama ilal ard, dia kata fastamsiku bih, fastamsiku bih. Nombor dua, dia bilang itrati ahlu baiti, keluarga aku, ahli rumah aku. Maka kedua-dua ni satu daripada sumber yang boleh kita berpegang, yang jadi benteng daripada kesilapan. Oleh itu pilihan kita di hari ininya kitab Ummul Barahin, salah satu daripada kita pilih itrah, pilih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpegang dengannya. Mari kita masuk kepada tajuk. Sebelum daripada masuk pada tajuk ni, kita ambil tabarruk dengan kita membaca Fatihah satu kali dan Qul Huwallah, surah Ikhlas 3 kali, dengan niat sampai pahala kita baca ni kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada isterinya dan anak cucunya dan ahli rumahnya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada tuan guru kita Imam As-Sanusi dan guru-guru kita yang lain, dan ibu-ibu, bapa-bapa kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan dan kelebihan mereka itu, Allah tunjuk jalan yang benar pada kita, dan Allah ajar apa yang kita belum belajar, apa yang kita belum tahu, dan Allah memberi barakah kepada kita kesemuanya. Mari kita mulai dengan Fatihah dan surah Ikhlas 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqliy yanhasiru fi thalathati aqsam: al-wujub wal-istihalati wal-jawaz. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل وما يجوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Imam As-Sanusi dia bermula kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah aku memulai menulis, aku memulai mengarangkan buku yang kecil ini. Itu maksudnya. Tiap-tiap imam kita, tiap-tiap orang Islam lah, perkara yang penting-penting ditutup, dan tiap-tiap orang Islam dia memulai pekerjaan dia yang besar-besar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurangnya dia dengannya ambil tabarruk, ambil barakah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang melazimi daripada dia memulai dengan Bismillah, lazim di situ, ataupun kita boleh faham kat situ, kata dia ni seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk kata aku beriman dengan Allah, dengan dalilnya, buktinya aku memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaan aku. Munasabah dengan kita nak masuk ke dalam ilmu akidah, ulama kita dia kata setiap mereka yang nak masuk kepada satu ilmu, dia memulai dengan Bismillah, dia kena berbincang, dia kena bercara. Tajuk Bismillah berhubung kait dengan ilmu yang dia nak masuki ke dalamnya. Maknanya, maksudnya orang yang nak masuk di dalam ilmu fiqh, dia bincang Bismillah tajuk fiqh. Orang masuk di dalam ilmu usulul fiqh, dia bercakap Bismillah tajuk ilmu usulul fiqh. Orang masuk di dalam ilmu nahwu, dia bercakap Bismillah tajuk ilmu nahwu. Bismillah berhubung kait dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Orang nak masuk di dalam ilmu akidah, dia mula dengan Bismillah, dia bercakap tajuk akidah yang berhubung kait dengan Bismillah.
Maka kita ambil masa boleh lebih kurang 5 minit ke, kita bercakap tajuk bismillah berhubung kait dengan akidah. Yang pertamanya, bismillah dengan nama Allah. Di sini ulama kita usuluddin dia ada bercakap tajuk nama ismi, nama dengan musamma, nama dengan tuan nama. Adakah intula ataupun benda perkara yang lain-lain, nama dengan musamma. Nama Allah dengan Allah tu perkara yang sama ke perkara yang lain? Di situ. Maka di situ terbit dua pendapat, dua pandangan. Satu pandangan, nama dengan musamma itu perkara yang lain-lain. Satu pendapat, nama dengan musamma itu perkara yang sama, perkara yang satu. Kedua-dua itu ada hujah-hujah, ada baginya hujah, ada baginya dalil-dalil yang menunjuk di atas murad masing-masing. Maka kesimpulannya, nama dengan musamma itu kita tak boleh nak kata yang lain, kita tak boleh nak kata yang tula, yang sama. Tilik kepada tepat, tilik kepada siak halaman, tepat jatuh, tepat bercakap. Tilik pada orang yang bercakap. Itu kesimpulannya. Orang bercakap bila dia kata aku beriman dengan Allah, ataupun dia kata Allah itu bersifat dengan ilmu, Allah itu Tuhan yang sebenar, Allah itu tidak ada Tuhan selain daripadanya. Bila dia bercakap begitu, dia kata Allah Tuhan yang sebenar. Allah itu nama, nama bagi Tuhan yang sebenar. Bila kata Allah itu Tuhan yang sebenar, nama dan musamma itu hak tula. Murad dia Allah, musamma dia sebut lapan nama. Allah tu nama Allah. Bila kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang sebenar. Ar-Rahman dengan tuan nama dia iaitu Allah itu hak tula dah. Murad dia sebut nama dia kena musamma di situ dia panggil. Sebut nama Allah kanaknya tuan dia dah. Bukan nama yang ditulis tu Tuhan yang sebenar. Nama hak tulis di papan hitam, di papan putih tu bukan Tuhan hak tu. Hak kata Tuhan sebenarnya Allah mana? Allah tuan dia lah. Tuan bagi nama tu, tuan bagi hak nama Allah, tuan hak nama Ar-Rahman. Bila kata Allah yang Allah di dalam masjid Shah Alam Lawa, Allah di dalam masjid Shah Alam Comel. Bila kata begitu, bukan kehendaknya tuan nama. Kerana apa? Kerana Allah bukan duduk di dalam masjid Shah Alam. Bukan Allah duduk di tempat satu bahagian di dalam masjid Shah Alam. Hak duduk di masjid Shah Alam tu Allah itulah yang comel, bukan. Itu kehendak dia nama Allah hak duduk di dalam masjid Shah Alam, tulis dia comel, color dia molek, hak dia lawa. Nanti dia kata Allah tu comel, Allah di dalam masjid Shah Alam. Kerana Allah bukan dia ambil tempat di masjid Shah Alam. Kehendak dia tengok nama Allah, tulisan nama Allah. Itu nama tu lain daripada musamma.
Allah itu bukan musamma, bukan tuan nama, kandak dia nama kat situ. Itu kesimpulannya. Boleh faham? Bimbang takut tak boleh faham bahasa saya. Bahasa tu tak usaha boleh faham lah. Mudah-mudahan bahasa saya ni bahasa yang menghilangkan mengantuk mata. Tak jenera sikit lah. Campur-campur bahasa orang petani, mari campur dengan bahasa Malaysia, jadi bahasa orang petani, bahasa nasi kerabu. Dia campur ada belaka dengan budu, dengan ikan, dengan ular kat situ. Tak mengantuk mata. Kalau kita bercakap betul bahasa Malaysia, jenera habis. Ni nak jenera tak boleh, takut tak faham. Nak perhati, nak tahu nak kata apa. Mudah-mudahan begitulah. Bahasa yang menghilangkan mengantuk mata. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim, nama dan musamma. Dan juga Allah Subhanahu wa taala setengah daripada sifat dia yang nombor satu, sifat dia yang penting, dia mensifatkan dia bermula-mula di pertama-tama kali di dalam Al-Quran dengan kata dia bersifat dengan rahmah. Dia kata Ar-Rahman. Rahman tu panggil sifat musyabbahah di dalam bahasa Arab. Dia panggil isim wasaf. Isim menunjuk di atas sifat. Isim kalau bahasa Melayu kita kelimah yang ada yang kat depan. Ada yang. Faham yang? Yang merah, yang tinggi, yang baik. Kelimah bila ada yang kat depan itu, nama dia kelimah itu menunjuk di atas sifat. Contohnya kita kata negara Malaysia yang maju. Maju tu sifat bagi negara Malaysia. Tuan guru yang alim. Alim tu sifat bagi tuan guru. Yang di sini dengan nama Allah yang Rahman, tapi bahasa Arab dia tak kata yang rahmat, dia kata yang Rahman. Rahman itu ambil daripada istiqaq daripada rahmah. Rahmah tu jadi sifatnya. Kena bahasa Arab seperti darib ambil daripada darbun. Darib yang memukul. Yang memukul ni ambil asal perkataan daripada pukul. Yang memukul. Oleh itu darib yang memukul. Zaidun daribun, Zaid seorang yang bersifat dengan pukul. Dialah orang juru pukul. Begitu juga Rahman ambil daripada rahmah, maknanya Allah yang bersifat dengan rahmah. Rahmah itu satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah bersifat dengan rahmah? Makna Allah yang bersifat dengan rahmah iaitu Allah yang selalu mencurah, yang selalu membuat baik kepada hamba-Nya. Itu mana Allah yang rahmah, yang selalu dia beri, dia salurkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Sama ada hamba dia yang beriman ataupun hamba dia yang tidak beriman, hamba dia yang taat ataupun hamba dia yang derhaka. Dia bagi ke semua. Dengan dia bahagi begini, panggil dia tu Rahman. Sifat dianya bukan sifat Rahman, sifat dia rahmah. Rahmat itu sifat Allah. Wajib kita i'tikad, kita kena percaya kata Allah bersifat dengan rahmah. Bahasa ilmu, istilah ilmu usuluddin, dia panggil sifat rahmah itu dia panggil sifatul fi'li, sifat fi'ih, sifat perbuatan, sifat jenis dia buat beri kepada orang, bukan sifat yang berdiri pada zat. Sifat yang buat baik kepada orang lain, dia buat. Dia bagi rezeki, bagi pakaian, bagi minuman, bagi makanan. Dia bagi pemberian tu nama dia rahmah. Itu di dalam ilmu usuluddin kita bina di atas qul yang mengatakan rahmah, itlaq rahmah
tetapi dikandaki hak lazim bagi rahmah. Kerana rahmah di dalam lughah, di dalam bahasa, makna riqatun fil qalbi, satu rasa sifat, satu sifat halus, perasaan lembut, perasaan sayu, perasaan ada perasaan haluh-haluh di dalam hati. Yang perasaan ini mari pada hati, yang menyebab bagi rasa kesian belas, rasa kasih kepada orang yang lain. Maka perasaan mari yang hasil daripada hati itu tak boleh kita nak bangsa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah bukan jenis dia ada perasaan duduk-duduk dia ada perasaan, tak ada. Maka murad dengan kata rahmah, murad dianya lazim daripada perasaan tu. Bila ada perasaan itu, dia salurkan, dia beri, dia buat baik kepada orang yang dia berasa nyanyi, berasa kesian belah itu. Beri itulah nama dia, bahasa Arab panggil ihsan, bahasa Melayu kita buat baik. Itu Rahman, Allah yang buat baik kepada hambanya. Ada setengah ulama dia bila kata rahmah itu sifat zat, satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada sifat itulah dia tu boleh dia buat baik kepada hambanya. Apa ini satu sifat yang sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Ar-Rahman, lagi dan juga makna Ar-Rahim. Ar-Rahim pun ambil daripada tempat yang sama, rahmah. Cumanya setengah ulama kita dia membeza, dia kata murad dengan Rahman iaitu Rahmanud Dunya, murad dengan Rahim, Rahimul Akhirah. Setengahnya kata begitu. Setengahnya kata Rahman dengan Rahim makna sama, tetapi bezanya Rahman lebih mubalaghah, lebih melampau kasih saya dia, makna dia lebih melampau daripada Rahim. Dengan makna Rahman yang sangat beri rahmat, Rahim yang banyak beri rahmat. Begitu, kerana rahmat tu lafaz dia lebih banyak daripada Ar-Rahim. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Pujian itu bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setengah daripada sepatut hak saigia, bahkan yang baik kita tulis selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita tulis sepenuhnya. Jangan tulis SAW saw. Jadi saw, tak ada sallallahu dah, saw. Ini satu pada bid'ah, kurang jangan kena beki. Ingat kita dengar khatib baca khutbah, penceramah tazkirah Ramadan ni selalu dia sebut kan, Rasulullah satu ketika dia naik di atas anak tangga, nak naik baca khutbah. 3 anak tangga pertama dia naik, dia jinjak, dia kata amin. Bila dia naik anak tangga yang kedua, dia kata amin. Naik anak tangga yang ketiga, dia kata amin. Bila sudah khutbah, sahabat tanya Rasulullah, macam mana Rasulullah hari ni nampak luar biasa, tak seperti biasa. Rasulullah naik anak tangga pertama, Rasulullah amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Apa amin Rasulullah? Rasulullah kata, ketika aku naik anak tangga tadi, anak tangga pertama, Jibril mari berdoa. Dia berdoa, dia kata siapa-siapa tak berjaya, celaka mereka yang sempat bulan Ramadan,
dia dah di bulan Ramadan, sempat masuk Ramadan, falam yughfarlah, maka tidak diampun dosa baginya. Orang ni orang celaka lah, wal a'yazabillah. Aku kata amin di atas doa Jibril itu. Kita selalu kita doa dah kan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah minta engkau sampaikan kami Ramadan. Nak sangat ke Ramadan, tapi ingat bila sampai Ramadan dah, minta dah, kita tak tunai hak Ramadan, celakalah kita, wal a'yazabillah. Kita kena tunailah. Kita minta nak sampai, bukan nak duduk bulan Ramadan. Bermaksud bila sampai Ramadan kat kita relax, ataupun duduk relax depan TV, itu bukan. Rugilah kita. Bila sempat Ramadan, insya-Allah tahun ni nampak-nampaknya kita doa sekali lagi lah, minta bagi kita sempat Ramadan, dan juga minta ya Allah taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat keampunan engkau dengan bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah kata, Sayyidina Jibril kata, raghima anfu rajulin, ataupun anfuman, rugi, kecewa, celaka mereka yang zukirta indahu, yang disebut akan dikau di sisinya. Bila disebut namamu di tepi dia, dia dengar sebutmu, falam yusalli alaik, dia tidak berselawat ke atas engkau. Bila sebut nama Rasulullah, wajib di atas kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita tulis nama Rasulullah, kita berselawat ke atas Rasulullah. Kemudian bila tulis saw tu, dia panggil selawat ke tak? Saw, SAW boleh, ataupun baca saw pun boleh. Faham? Nama selawat ke? Faham tak? SAW. Bunyi apa? Bunyi SAW, tak ada bunyi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang lain boleh kita nak rumus selawat pada Rasulullah, jangan kita rumuskan. Kita selawat sepenuhnya. Bila selawat kita ada di dalam tulisan kita ni, itu dicatat kebaikan kita seterus, sebab kita ada selawat. Rugi kita tulis SAW ni, rugi besar kita. Nampaknya satu riwayat Rasulullah kata, al-bakhilu, seorang yang kupi. Bahasa petani kata kupi. Kat sini kata kedeku. Kedeku, kikir. Kikir. Al-bakhilu, yang kupi, yang kedeku, yang kikir. Man zukirtu indahu, mereka yang disebut aku di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat ke atas aku. Nama kita orang kedeku, orang kikir, orang kupi. Saya kedakwah dia nak tulis sallallahu alaihi wasallam, takut habis 10 sen. Tulis 3 je, SAW. Di mana kita kupi ni, kita kedeku sangatnya. Oleh itu kita ambil pahala tulis selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebut sepenuhnya, dengan kita tulis sepenuhnya. Ini kita bukan apa, kita tak sedar. Kita tak sedar, dan kita nak meringkaskan masa kita nak kejar banyak, kita tulis dengan cara ringkas. Tapi kita tak sedar kata yang mana sepatut kita ringkas, yang mana tak patut kita ringkas. Walau bagaimana tak boleh kita nak ringkas. Seperti semaya zuhur, kita ada kerja besar secara mana pun, tak boleh kita nak sembahyang 1 rakaat. Tak boleh, kena 4 rakaat lah. Kalau kita orang musafir boleh 2, tak boleh nak ringkas lagi, tak boleh dah. Begitu. Hak ni tak boleh nak ringkas lah. Kalau hak wajib dah atas kita, mesti kita tak boleh ringkas. Sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat kepada Rasulullah ni perkara yang jadi wajib di atas kita. Kita kena membanyakkan, kerana sabit di dalam hadis yang sahih, orang yang paling hampir dengan Rasulullah kata, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling hampir dengan aku tempat duduk di hari kiamat, aktsarukum alayya salata,
salatan, orang yang paling banyak daripada kamu berselawat ke atas aku. Itulah orang paling dekat dengan Rasulullah. Oleh kerana demikian, kerana apa kita tak sanggup nak banyak selawat ke atas Rasulullah, sehingga sampai kita meringkaskan selawat ke atas dia, rugi kita. Kita azamkan, mudah-mudahan kita boleh berselawat banyak ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis kita Imam As-Sanusi, dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketahuilah, pendek selawat dia. Imam As-Sanusi dia selawat dengan pendek, ringkas, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Banyak tu, ringkas dia selawat. Ketahuilah, dia tekan, dia titik berat dengan kata i'lam. Hendaklah engkau, hendaklah awak mengetahui. Cara bercakap, bentuk bercakap seperti ini memberi faedah. Kata perkara yang dia suruh ni perkara penting, sangat-sangat penting. Kalau di dalam ilmu, ilmu ni sangat-sangat penting. Dia suruh titik berat, dia suruh kita ambil berat. Dia kata ketahuilah bahawa hukum akal itu tersimpan di dalam 3 bahagian. Hukum akal ada 3 bahagian, tak keluar daripada 3. Itu mana tersimpan, yakni 3 ini sahaja, tak ada yang lain. Yang mana 3 itu? Iaitu wajib, mustahil dan harus. Yang lebih tepatnya bahasa Arab tu dia kata wujub, istihalah dan jawaz. Dia begini, yang ada, yang kita yang lalu dah tajuk ni tu tak ada masalah. Saya ingat saya nak sebut kepada yang tak pernah lalu lagi, yang tak pernah lalu dengan secara halus, tajuk ilmu kalam. Dia ada bagi kita, dia panggil hukum, ada bagi kita muta'allaq bagi hukum, ataupun perkara yang dihukum ke atasnya. Dia panggil tu muta'allaq bagi hukum. Mana tajuk kita ni ada hukum akal dan muta'allaq bagi hukum akal, benda yang akal hukum ke atasnya. Kama dia hak panggil hukum akal, yang diistilah panggil hukum akal ialah wujub, istihalah, jawaz. Adapun wajib, mustahil, yang jaiz, ini muta'allaq hukum akal, bukan hukum. Supaya lebih jelas, kita kena faham makna ataupun ta'rif, definisi hukum dah. Hukum tu apa dia hukum? Bahasa Arab hukum, tapi kita sudah faham dah bahasa Melayu kita. Tapi supaya nak lebih jelas lagi kita faham, kalau takrif dia di dalam bahasa Arab, isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, menyabitkan satu perkara kepada satu perkara, menafikan satu perkara daripada satu perkara. Seperti kita kata menyabitkan bercuri, kata si Zaid itu bercuri, menyabitkan bercuri kepada si Zaid, itu nama dia hukum. Kita naik kepada mahkamah, Tok Hakim kata si Zaid ni dengan saksi-saksi apa, dia aku menyabitkan, kata dia seorang pencuri, itu nama dia hukum. Bahasa Melayu kita pendek, keputusan. Keputusan itu nama dia hukum, nama dia. Kama dia keputusan tu, perkara hak dia buat putusan tu apa?
Kalau hak dia buat keputusan, ada kala kalau dia buat putusan tu nama dia wajib. Kalau hak dia buat putusan tu ada sunat. Kalau hak dia buat putusan tu ada perkara tu perkara haram. Itu nama dia muta'allaq bagi hukum, nama dia. Kemudian bila kata hukum tambah hujung dia, ada kala hukum tu di hujung dia tambah asy-syar'i, nama hukum yang dibangsa kepada syarak. Kerana buat keputusan itu bersumber kepada dalil syarak, bersumber kepada hukum-hukum yang dibangsa pada syarak. Ada kala hukum itu dibangsa kepada adat. Al-hukmu al-adiyyu, hukum adat, hukum hak lumrah alam, hukum hak biasa duk berlaku, nama dia hukum adat. Dan kalaulah hukum itu bangsa kepada fikiran akal, hak kira dengan akal, yang menghukum itu ialah akal yang kata begitu, buat keputusan tu akal, nama hukum akal. Kalau yang membuat keputusan itu syarak, nama hukum syarak. Kalau yang membuat keputusan itu kebiasaan adat, nama dia hukum adat, nama dia. Hakim tu ada tiga. Hakim ada tiga, ada akal, ada syarak, ada adat. Di sini kita nak belajar di dalam kitab ni, Imam As-Sanusi dia nak ayat hakimnya akal. Tu kata al-hukmul aqliyu, hukum yang bangsa akal. Maka hukum yang bangsa akal tiga. Satu al-wujub, yang kedua istihalah, yang ketiganya jawaz. Hak akal duk hukum tak keluar pada tiga ni. Kalau tanya, kalau soal ni hukum mudah ya, faham makna hukum dia keputusan. Ada kita ni mesti ke tak mesti? Kalau tanya macam tu, tentu kena ada kita. Benda tak terima, benda terima sebelah ke, terik sebelah ke, dia boleh terima kedua belah. Kita ni ada, sekarang kita ada kita ni dia terima ke tak hilang? Jawabnya ya, ada kita ni dia terima hilang. Itu kita hukum lah tu, terima hilang. Tapi kita ambil kat mana boleh kata terima hilang dia? Ambil di Quran ke, ambil di hadis ke? Tak. Hukum itu hukum dengan secara fikir akal, dengan secara akli. Kerana sebelum daripada ada kita ni, kita tak ada. Bila daripada tak ada tu kita ada. Perkara yang ada daripada tak ada, artinya ada dia ni harus, ada dia ni terima dua belah. Kalau ada dia tu tak terima tak ada, tentu dia mari dia ada dah, bermula dengan ada. Bila dia mari daripada tak ada, artinya dia terima dua belah. Itu nama jawaz, nama dia. Dia panggil, bukan bersangkut paut dengan Al-Quran ataupun dengan kata lain. Hukum akal ni hukum hak waqi', hukum hakikat perkara sungguh, hukum hak realiti sungguh. Tu hukum akal. Perkara hak waqi', perkara hak berlaku sungguh, mengikut hukum akal ni lah. Dia nak hukum benda hakiki, dia panggil. Seperti kita kata langit bumi, perkara ni perkara baru. Langit bumi baru. Maka baru ni kita orang pakai Quran ke, orang tak pakai Quran pun, dia kira hakikat langit ni baru. Dia baru, dia tak boleh jadi ada sedia kala qadim. Tak, kalau tidak ada Quran pun mesti kena kata baru. Tapi kita umat Islam ni, kita tak payah fikir akal, mudah kita. Allah bawa mari hak masak dah, kita makan hak masak selalu, tak payah kita fikir. Ini untung kita orang Islam. Untung orang Malaysia, ada kedai mamak, ada kedai tom yam, tak kena masak dah kat rumah. Makan hak masak selalu dah. Tu baik betul lagi bawa kereta pergi kedai tom yam, makan senang ya. Sama ya kalau kita masak pun begitu juga. Kalau kita kacau fikir, nak pecah kepala, terbaik seperti Al-Quran. Itu kita orang Islam, alhamdulillah,
Al-Quran tu sebagai tempat rojokkan kita. Walau bagaimanapun hak akal fikir dia tak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Oleh itu alam ini, langit bumi ini kita hukum kata bahru. Qadim ke bahru? Kita kata bahru. Bahru tu nama dia hukum. Langit ni bahru, bumi bahru, itu hukum nama dia. Kita hukum dengan apa tu? Hukum dengan akal. Nama dia hukum akli. Tu hukum akli. Nama dia buat keputusan. Langit ni perkara baru, langit ini bukan hukum. Langit bukan hukum akal, bumi bukan hukum akal. Langit dan bumi nama muta'allaq bagi hukum akal. Apa muta'allaq hukum akal? Perkara hak akal kata bahru. Langit ni nama apa? Dia panggil jaiz. Langit tu dia panggil jaiz, yang harus. Bumi nama jaiz, yang harus. Hukum akalnya harus ada langit bumi. Bahru langit bumi. Itu hukum akal. Nampak nak pening dah tu. Nak pening. Nak faham, nak beza antara hukum akal dengan muta'allaq hukum akal. Di sini penterjemah kita dia terjemah hukum akal, dia kata iaitu wajib. Tak tepat sikit, kurang sikit. Kita nak bagi tepat lagi, sebab di dalam bahasa Arab lebih tepat. Dia kata al-wujub, dia tak kata al-wajib, dia kata al-wujub. Ni betul. Hak di dalam bahasa Arab tu, wujub tu hukum akal. Istihalah hukum akal. Nak tanya, Tuhan lain daripada Allah ada ke tak? Tuhan lain pada Allah tak ada. Anak Allah ada ke tak? Tak ada. Itu kita hukum. Apa panggil tak ada tu? Tak ada tu bahasa Arab kata istihalah. Anak Allah, Tuhan lain daripada Allah, bukan hukum akal hak tu. Apa? Benda hak akal hukum kata tak ada. Anak Allah, Tuhan lain pada Allah, nama mustahil. Apa mustahil? Perkara hak akal kita kata tak ada, tentu tak ada, tak terima ada sama sekali. Maka anak Allah bukan hukum akal. Kalau bila kata mustahil, anak Allah dah hukum akal. Anak Allah tu mustahil. Maka itu bukan hukum akal. Hukum akalnya kita kata tidak dia. Tidak dia tu baru hukum akal. Hukum akal yang sebenar hak mana? Istihalah. Tu hukum akal hak sebenar. Adapun mustahil bukan hukum akal. Sebab tu Imam As-Sanusi dia bilang halu. Dia halu. Hukum akal al-wujub wal istihalah. Al-jawaz wal jawaz. Jawaz tu terima dua belah tu. Dia panggil jawaz. Macam mana kita nak kenal perkara wujub, perkara istihalah, perkara jawaz? Maka yang wajib itu hak akal panggil benda ni perkara wujub. Perkara bersifat dengan wujub. Bahasa Melayu kita dulu. Wujub bahasa Melayu makna mesti. Makna tentu. Tentu ada ke, tentu sungguh ke, makna terik sebelah sungguh tu, sebelah subut tu dia panggil. Istihalah bahasa Melayu kita tidak. Tidak tu dipanggil istihalah. Jawaz boleh ataupun terima dua belah tu dia panggil jawaz. Boleh kedua belah. Maka yang wajib itu apa yang tiada dapat digambarkan ketiadaannya pada akal. Kalau bahasa bertani dia tak kata apa. Bahasa bertani dia kata barang. Sebab ma la yutasawwaru fil aqli ni barang. Sebab ma di sini ma isim mausul. Dia kita halus lagi. Kita kira bahasa Arab, kalau ma isim mausul dia kata barang. Kalau ma itu isim dia panggil adat syarat. Adat syarat baru dia kata apa barang.
ma taf'al af'al. Apa-apa barang yang engkau buat, af'al, aku nak buat. Itu ma di situ makna apa barang. Kalau kata ma la yutasawwaru di sini, ma sini ma isim mausul, tak ada tadammun makna syarat, dia kata barang. Barang ni apa makna? Perkara, suatu perkara. Itu mana? Kalau kata apa tu nak jadi soal sikit. Jadi apa ni? Jadi syarat. Ini dia tak jadi syarat. Mana barang yang tiada dapat. Ini nisbah. Saya nak cerita mana nisbah dengan bahasa orang petani lah. Adapun nisbah dengan bahasa Malaysia tu tak apalah, kita boleh faham dah tu. Saya nak bagi faham seperti kalau kita baca kitab orang petani tu, kita kena faham aja tu. Mana di segi tarjamah tu kita kena halus juga, nak beza. Kita boleh tahu bahasa kata barang, kita boleh faham kata kalau kata barang tu ialah isim mausul. Kalau kata apa itu ada syarat. Wajib ini apa-apa suatu, apa-apa barang yang tiada dapat digambarkan ketiadaannya. Tak boleh kita nak buat gambar tak ada dia. Nak buat gambar sebelah dak dia tak boleh. Kita kena faham bahasa kita satu. Hakikat bahasa kita dia ada dua. Tak dak dan dak. Dua tu. Dak lain, tak dak tu lain. Tak dak itu tidak. Kalau kata dak tu tak ada di pakai dak betul. Dia kena kalau tak faham hak ni, kita nak pergi turun dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin tak boleh. Lebih lagi kita tak faham hukum akal. Kalau kita tak faham tak ada dengan dak. Saya nak tanya, cuba tanya mudah. Awak ada kalam, saya nak pinjam. Kalau kalam tu tak ada bawa mari dak. Jawab macam mana? Jawab tak ada. Kalau saya bawa kalam, saya tengok tak ada dia dalam poket saya tanya awak ambil kalam saya, jawab macam mana? Ada. Dia tak jawab kata tak ada. Kalau jawab tak ada, orang itu tak faham Melayu. Tak faham Melayu. Awak ambil kalam saya, tak ada. Itu orang tak faham bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak cakap tak ada tu. Dia jawab kata dak. Sebab apa beza dua tu? Beza kat mana dua tu? Kalau tanya kalam awak ada, jawab tak ada. Kalau dia jawab dak, tak faham Melayu juga. Awak ada kalam? Dak. Apa ni tak faham ni? Kalau kalam dia jawab kata tak ada. Kalau ambil dia jawab kata dak. Tidak. Sebab kalam ni perkara ada. Perkara ada, lawan dia tak ada. Ambil bukan perkara ada. Ambil ni bukan ada. Amrun i'tibari. Perkara kira-kira saja. Cuba ambil ni, ambil. Cuba tengok mana ambil. Boleh jual ke tak ambil? Tak boleh jual. Nak jual 10 sen orang tak beli, ambil. Adapun kalam boleh jual. Sebab apa? Dia ada. Ambil itu perkara amrun i'tibari sahaja. Oleh itu tidak dengan dak, tak ada dengan dak tu beza. Kalau kata tak ada, gulawe dia ada. Kalau kata dak, gulawe dia sungguh. Kan? Cuba kalau ambil kalam dia tak, saya tak ada. Awak ambil kalam saya, dia jawab macam mana? Kalau dia ambil sungguh, dia jawab ya. Dia tak jawab kata ada. Dia kata ya. Ho. Dia kata yes. Macam-macam lah jawab. Kalaulah kalam, kita kata kalam awak ada, dia jawab. Dia tak jawab dia jawab ada. Jawab yang betul. Kerana kalam tu ada.
Ambil itu sungguh saja. Kalau ambil dia panggil sungguh, kalau tak ambil dia panggil dak. Ni perkara dia dua. Perkara ada dan perkara sungguh. Perkara tak ada dan perkara dak. Pak ni kena faham molek-molek. Kena faham betul-betul. Baru boleh nak faham takrif wujub, istihalah, jawaz. Boleh nak faham takrif wajib, mustahil, harus. Pagi ni mengaji ada tak ada, ada sungguh, tak ada dak. We faham waktu pagi ni. Oleh itu perkara yang wajib, perkara yang tidak boleh buat rupa di dalam akal kita, tidaknya. Tak boleh buat rupa di dalam akal kita, daknya. Adapun tak ada dia, kadang-kadang kita boleh buat rupa tak ada dia, tapi tak boleh buat rupa dak dia. Tu baru panggil wajib. Tak faham. Saya tak faham. Sebab kita tak biasa lalu, tak biasa lalu dia liar lah. Kita tak biasa gosok belakang dia. Kita tak gosok belakang dia liar. Kalau kita panggil dia duduk dekat, hari-hari kita duduk gosok belakang dia, jinak lah. Hari ni cuba kita nak gosok belakang dia sikit, jinak sikit. Sebab tu nak jinak dia kena kita faham tadi. Cuba tengok mengambil lapang bagi jirim. Mengambil lapang bagi jirim. Satu tadi ni, satu ketul batu, dia ambil lapang, ambil ruang. Betul sama dengan tubuh dia tu, tidak ada yang lain melainkan dia lah. Lapang kat situ, dia pergi ambil kat lapang, kat kosong kat situ. Boleh ke tak kita nak buat rupa di dalam kepala kita, satu ketul batu tidak ada ruang baginya, tidak ada lapang baginya? Cuba lukis kat situ, batu tidak ada ruang. Tak boleh. Oleh itu kita tak nak gambar tak ada ruang bagi batu, tak boleh. Itu mengambil ruang, mengambil lapang bagi seketul batu, itu nama dia wajib. Hukum dia apa? Hukum dia wujub, mesti pada akal. Hakikat tak boleh nak lari, tak boleh nak lepas satu seketul batu daripada ruang. Kita nak gambar kot tidak dia, tak boleh. Kita nak nampak kata tidak dia, tidak, tak boleh. Ada pun kita nak gambar kot tak ada dia, tak apa. Tak ada ruang dia. Tu nak tepat pening kita. Kita kena faham ni ilmu hampir-hampir dengan ilmu sains dia panggil. Ilmu sains ni dia macam ni, dia kaji perkara ada, perkara tak ada. Ada benda ada tak ada ni dia mesti kena tahu. Apa ada, apa tak ada. Mengambil lapang itu bukan perkara ada. Ruang itu bukan perkara ada. Itu amrun i'tibari je. Ruang tu kita boleh, kita tak nampak kata ada ruang. Hak kita nampaknya seketul batu. Kalau dia duduk di dalam lumpur kat keliling dia ada dia. Ruang tu kita nampak tak? Kalau orang tu nampak ruang, mata dia jelas, mata dia cerah sangat lah. Cuba tengok ni ruang. Kita tak nampak, kita faham ya ruang ni, bukan nampak. Bila tak ada yang lain, kita kata ruang lah, bukan kita tak nampak ruang. Ruang ni agak panggil perkara kira-kira sahaja. Perkara yang kira-kira. Oleh itu wajib itu perkara yang kita tak boleh nak gambarkan tidaknya. Itu ringkas ketiadaannya. Sama ada perkara itu ada ataupun perkara itu tak ada, tetapi sungguh kita ambil kesimpulan perkara wajib, perkara yang tentu ada, yang tak boleh, yang tak terima tak ada. Yang kedua, perkara yang tentu sungguh, tidak terima tidak. Tu dua, sepasang. Benda wajib tu sepasang. Hak penting kita kena titik perkara
yang tentu ada, tidak terima tak ada. Tu hak tu penting, tidak terima tak ada. Jangan kata perkara ada tu panggil wajib, perkara sungguh tu panggil wajib, tak. Itu tak betul. Bukan tiap-tiap perkara ada tu wajib, bukan tiap-tiap perkara sungguh tu wajib, tak. Perkara ada tak terima, kita nak tasawur, kita nak gambar dia sebelah tak ada, tak boleh jadi dia. Itu baru panggil wajib. Seperti Allah ada, dia terima ke tak ada? Tak terima tak ada. Itu nama dia ada. Allah tu wajib. Allah sendiri tu dia panggil wajib. Benda yang tentu ada, tak terima tak ada. Qidam, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Ini perkara sungguh. Tak terima tidak. Bukan perkara ada ni. Bukan perkara ada. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, benda sungguh. Nama wajib juga walau bukan ada. Sebab apa? Sebab dia tak terima dak. Kalau orang tanya Allah baharu ke tak? Tak. Allah binasa ke tak? Tak. Perkara yang dia tak terima tak. Allah boleh jadi ke tak dia binasa? Tak. Allah boleh jadi ke tak dia tu serupa dengan yang baru? Tak. Dia tak terima tak. Kalau kita ada, boleh jadi ke tak ada kita? Ya boleh. Tak boleh panggil wajib ada kita. Sebab tu tiap-tiap benda ada tak boleh kata wajib. Ada, benda ada ni yang umum nama dia. Benda wajib satu daripada afraq benda ada. Benda ada ni ada hak wajib, ada hak harus. Kalau ada dia tak terima tak ada, nama dia wajib. Kalau ada dia terima tak ada, dia mari dia tak ada ke, dia ada lagi akan datang, dia akan hilang ke, nama dia benda ni benda jaiz, benda yang harus nama dia. Habis itu. Tak faham, kita pakai habis begitu dulu. Kau semula. Sebab kalau kita nak tunggu kat situ tak sudah, tak habis. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, dan yang mustahil itu apa yang tiada dapat digambarkan kewujudannya pada akal. Perkara yang kita nak gambar kok ada dia tak boleh di dalam akal kita. Kita nak gambar ada dia, cuba buat gambar ada dia. Nak testing ya. Gajah, kena gajah kan? Gajah berkepala empat. Boleh ke tak kita nak buat gambar dalam kepala kita? Cuba buat gajah kepala empat dan kepala kita, boleh tak? Ada boleh, ada kata tak boleh. Ni nak testing tengok, nak testing dia. Gajah kepala empat, cuba kita buat gambar dalam kepala kita, boleh kita buat gambar ke tak? Kalau tak boleh, mustahil. Kalau boleh, bukan mustahil. Aku nak buat tak boleh kepala empat. Otak dia kurang tu. Kalau dia tak lewat kepala, otak dia kurang. Sebab apa kita tak boleh buatnya? Kepala lek depan so, lek belakang so, kat tepi so, kat tepi kiri kanan dia, kepala empat gading ada 8. Tak boleh buat kata. Tak kena pejam mata lagi. Kalau kepala 10 kena pejam sikit. Jangan tambah kat tengah, tambah kat perut boleh 3 ke, tambah tak belakang boleh 3, kena pejam sikit. Kalau nak buat kepala 1000 kena pejam lama sikit. Boleh belakang nak buat kepala 4 juta, bolehlah kepala kita, boleh. Itu gajah kepala 4, gajah kepala 1000, benda bukan mustahil. Walaupun dia tak ada, tapi kita boleh gambar dia. Bila benda hak kita boleh gambar dia, itu bukan mustahil. Benda tak ada, kita nak buat gambar dia, kata ada tak boleh. Cuba buat gambar ada, cuba buat gambar Tuhan lain pada Allah, lagu mana? Boleh tak nak buat gambar Tuhan lain pada Allah? Kenapa kok batu cave tu kita tengok.
Itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau ada gambar bukan mustahil, itu benar harus. Itu benar harus. Itu bukan Tuhan lain pada Allah. Kan orang dek semua dia buat je bukan Tuhan tu. Orang buat Tuhan, kita buat Tuhan. Belana-lana lah. Lembu hak kita buat belana-lana, tapi nak jual tak laku lah. Nak jual sampai ke RM2,000, orang tak beli. Lembu kita buat dengan lupa tu. Sebab hak tu bukan lembu kita buat je, hak tu dia panggil Tuhan. Hak dak ada atas dunia orang dak semua ni bukan Tuhan. Tuhan dibuat. Itu bahasa ulama dia panggil syarikul ja'li, nama dia. Syarik bagi Allah yang dijadi oleh orang kafir. Orang kafir buat reka, buat saja. Tuhan lain pada Allah tak ada. Tak ada. Tuhan lain pada Allah itulah nama mustahil, bukan hukum akal. Tuhan lain daripada Allah tu bukan hukum akal. Tak ada dia tu hukum akal. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Tu kita buat keputusan, kita hukum tu tak ada dia tu nama hukum akal. Itu nama apa? Bahasa Arab panggil istihalah. Itu hukum. Adapun Tuhan lain pada Allah muta'allaq hukum akal. Kalau hak akal hukum kata tidak. Akal perkara yang akal hukum kata tak ada. Itu mustahil mudah. Benda yang tak terima ada. Benda tak ada tak terima ada. Tetapi kena ingat, bukan tiap-tiap perkara tak ada tu mustahil. Di situ kita kena faham. Perkara tak ada tak boleh kata mustahil. Seperti gajah berkepala empat, tak ada. Tak ada kita kata mustahil, kerana dia terima ada. Anak bagi seorang yang mandul, tak ada. Tak panggil mustahil, kerana dia terima ada. Kita nak gambar dia boleh. Benda tak ada tak terima ada. Benda tidak tak terima sungguh, baru panggil mustahil. Kalau benda tidak, benda tak ada tapi sungguh, tak boleh panggil mustahil. Benda tak ada tapi dia sungguh, itu tak boleh panggil mustahil. Pada panggil apa? Benda tak ada tapi dia sungguh. Ada kala panggil benda tu benda harus, ada kala dipanggil benda tu benda wajib. Tengok benda, tengok perkara tu. Kalau tak tidak dia tu, dia tak terima ternapi, tak terima sebelah balik kata tidak dia tak terima sebelah balik apa gulawai dia, nama dia tidak dia tu, tak ada dia tu, tak panggil mustahil. Seperti kidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kidam Allah tak ada tapi dia sungguh. Sekarang kita duduk menyata, kita tidak rebah. Menyata kita sekarang dia panggil satu kelakuan ni dia panggil, ataupun lebih mudahnya buah kelapa. Buah durian, misal contoh lebih mudah lagi. Mula-mula dia berbuah, dia tidak luruh. Sabit lekat tak di tangkai dia, maka luruh dia tu tak berlaku. Luruh dia tak ada, panggil mustahil ke tak? Masa buah kelapa duduk di tangkai dia, duduk di tandai dia tu, panggil mustahil ke tak? Luruh dia tu tak panggil mustahil. Sebab apa? Dia terima berlaku. Dia terima berlaku walau tak luruh lagi pun. Kita sekarang tak tidur kita mustahil ke tak? Walaupun tak berlaku sekarang, tak boleh panggil mustahil. Kerana sebentar lagi kita boleh nak tidur. Terima dua belah. Benda tidak terima dua belah, tak panggil mustahil. Hak mustahil, hak wajib ni dia terik. Almarhum tuan guru saya, dia bercakap supaya mudah faham, dia kata benda terik. Kalau terik sebelah balik sungguh, itu wajib. Tak boleh dah kita nak tarik mari sebelah balik dak, dia tak mari. Terik tu nama wajib. Kalau terik sebelah balik dak semata,
Kalau kita tarik mari berlaku sikit ada aku tak lagi, dia kata aku tak lagi. Aku tak terima ada, aku tak terima sungguh. Itu mustahil. Kalau benda kena. Faham kena? Kena bah. Kita tarik itu dia bagi tarik. Kendur. Kalau bahasa tani apa kena? Kendur bagi. Kendur. Boleh banyak bahasa sikit. Terik dan kendur. Kenda tu benda harus, benda kendur. Mana dia ada boleh, tak ada tak apa, sungguh tak apa, tak apa. Itu nama jaiz, perkara yang harus. Sebab tu, dan yang harus itu apa yang sah kewujudan dan ketiadaannya pada akal. Kita kira dia ada dia pun boleh, tak ada dia pun boleh, sungguh dia pun boleh, tak dia pun boleh. Seperti buah kelapa, ada dia boleh, tak ada boleh. Itu dia nama dia perkara yang harus. Luruh dia dengan tak luruh dia tu perkara yang harus juga. Dua spase. Benda wajib, benda ada tak terima, tak ada. Benda sungguh tak terima, ada. Itu spase dia. Benda mustahil, benda tak ada, tak terima ada. Benda tidak, tak terima sungguh, spase dia. Benda harus, benda terima ada dan terima tak ada. Benda terima sungguh dan terima tidak. Itu benda harus. 6 perkara tu kita kena faham. Bila faham situ, fahamlah hukum akal. Dan wajib atas setiap orang yang mukallaf, orang yang ditututi, yang dipaksa oleh syarak, pada syarak, wajib pada syarak, wajib di dalam syariah Islamiyah, wajib dengan sebab suruh oleh Allah, itu wajib pada syarak. Wajib dengan sebab diperintah oleh Allah ataupun diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib di atas mukallaf kerana syarak dia mengetahui apa yang wajib pada hak Maulana Jalla wa Azza, apa yang wajib pada zat Allah Azza wa Jalla, apa yang mustahil dan apa yang harus. Kalau hak wajib bagi Allah, yakni sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil di atas Allah, sifat yang harus bagi Allah, kita ke semua orang tua dah ni kena kenal, wajib mengetahui. Siapa jahil hak ni, orang itu tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kenal Allah. Ini cara ulama kita, cara Imam As-Sanusi, ulama kita mutaakhirin daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia buat cara, manhaj, dia buat kurikulum untuk mengenali Allah, cara mengenali Allah. Kita nak memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada orang di bawah jagaan kita. Macam mana cara kita kena ajar dia sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil di atas Allah, sifat harus bagi Allah. Siapa tahu sifat 3 ni, orang tu kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kena hak secara umum dia panggil. Kena hak wajib di atas kesemua orang. Siapa tinggal satu daripadanya, siapa cuai hak ni, orang tu tak kenal Allah, ibadat dia tidak diterima oleh Allah, bahkan dia tu masih di dalam bahaya, di dalam kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadza billah. Ada pun satu lagi dia panggil kenal Allah sebagai makrifah yang khasah, kenal yang tertentu, kenal hak VIP dia panggil, kenal hak tinggi. Itu nama dia, orang yang kena tu panggil arif billah. Nama dia orang auliaullah, orang waliullah, yang sentiasa, yang dia semua perkara dia hubung kait dengan Allah ke semua. Dia kenal sungguh, dia faham sungguh, dia tidak lihat satu perkara melainkan dia nampak Allah.
Dia tidak nampak satu perkara yang berlaku, melainkan dia nampak yang memperlakukan dia, yang ialah Allah. Dia ada perasaan dia. Dia dapat dengan perasaan dia, dia kenal dengan perasaan dia. Bukan kenal dengan lidah, kenal dengan zauq, dengan perasaan dia. Semacam kalau orang orang yang cari ikan kat dalam laut tu, dia panggil apa? Ahli apa? Nilai apa? Nilaian. Nilaian. Nilai apa? Nelayan. Bukan nilai-nilai ni letak harga tu pula. Dia bila turun ke laut, dia tengok air tu, dia nampak dah ini ada ikan. Dia rasa kita tak tahu. Dia nampak dah. Dengan pengalaman dia tu dia nampak. Itu dia panggil dengan zauq, dia panggil dengan zauq. Itu orang makrifah, orang arif billah. Dia kenal Allah, dia rasa. Bila dia bergerak, dia rasa Allah menggerak dia. Bila dia diam, dia rasa Allah mendiamkan dia. Bila dia tengok satu perkara, dia nampak Allah yang mengadakan dia. Itulah dia ibarat, dia kata apa? Allah berada di dalam batu, Allah berada di dalam lembu, Allah ada di dalam air. Sebab dia tengok air, dia nampak Allah. Bukan Allah duk cokoh kat situ, bukan. Tapi ibarat tu faham begitulah. Tengok tiang, Allah ada di dalam tiang. Dia nampak macam mana Allah ada dalam tiang. Bukan mana Allah duk kat tiang tu. Perasaan dia nampak Allah, rasa Allah yang membuatkan tiang tu. Dia faham. Situ tinggi nama dia. Itu makrifah yang tinggi. Sampai situ tu orang waliullah. Kita kebanyakan kita orang awam, kebanyakan kita tak sampai kat situ. Tak sampai. Dalil kata kita tak sampainya, contoh kata kita tak sampai. Cuba barang kita dicuri. Cuba rumah kita terbakar. Kita cari punca. Siapa yang buat bakar rumah aku? Api mari kat mana? Bodoh celaka mana curi duit pitih aku? Kita cari. Sampai seminggu. Pergi report ke polis pun tak boleh. Sampai sebulan, tak boleh pergi dah. Sebab apa ni? Boleh jadi Allah nak takdir kepada aku. Sebulan baru kenal Tuhan dia. Sebulan baru kenal. Ni dalil kata dia tak kenal Tuhan. Detik yang pertama dia cari punca tu, punca tu dia cari habis. Sampai habis punca, baru pergi cari tok guru. Minta dia doa. Bawa jumpa tok guru tolong doa. Orang ambil barang saya. Allah tok guru kata, Allah takdir nak bagi baik padamu tu. Gitu. Allah. Dia baru nak tahu, baru nak kenal Tuhan dia tu. Dia tak kenal walaupun sifat 20 ni mahal dia. Dia panggil dia kenal biasa. Dia tak ada zauq, tak ada perasaan. Kita naknya bila orang ambil pitih kita, masya-Allah, Allah hantar orang ambil pitih aku. Aku ni kupi, aku ni kedekut ni. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tu susah sikitlah kat situ. Walau bagaimana mesti kita kena sampai kat situ. Baru kita orang beriman sungguh. Tak sampai situ, tak sampai kelah iman kita yang tinggi. Tak sampai. Itu makna wajib di atas kita kenal Allah, dengan bahawa kita mengetahui perkara sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan harus ke atas Allah. Dan demikian juga wajib ke atasnya, wajib ke atas mukallaf mengetahui semua seumpama itu pada hak Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Hak Rasul pun demikian juga. Kita kena kenal Rasul, ke semua Rasulullah, apa sifat wajib bagi dia, sifat mustahil dan sifat yang harus. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan
wa hiya al-wujud wal qidam wal baqa' wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyah. Maka setengah daripada yang wajib bagi Maulana Jalla wa Azza itu 20 sifat. Ni setengah daripada, bukan semua. Ni kita faham. Setengah di antara sifat yang wajib bagi Allah. Ni kita ulama kita ahli sunnah wal jamaah begini. Ada saudara kita yang dakwa diri dia nak ikut salaf, dia panggil salafi. Dia kata kita orang ramai Asy'ariyah ni mengatakan menyimpankan sifat Allah itu 20 sahaja. Dia kata ni sesat, ni dalil kata kita orang ahli sunnah sesat. Kita orang jumhur ni sesat sebab kata sifat wajib bagi Allah 20 sahaja. Masya Allah, dia tak faham. Saja nak tahmuh, nak mesalahkan orang lain. Kalau kita baca di dalam kitab ulama kita ke semua begini, di antara mimma setengah daripada, ya, setengah je sifat wajib bagi Allah kita kena tahu dengan secara ijmal. Ni kita semua tok guru kita mengajar dalam kitab kita, semua sifat kamalat adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Kita tak boleh menghabisi berapa kita tak tahu, melainkan Allah tu kita. Di dalam banyak tu, kalau kita tahu 20 ni memadai. Sebab apa memadai? Dengan sebab bila kita tahu 20 ni, yang lain termasuk di dalam 20 ni, terkandung di dalam 20 ni. Cukuplah. Mana kalau kita kenal 20 ni, kita faham 20 ni, seperti kita kenal segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ulama kita bila 20, bukan makna 20 sahaja tak ada di dalam kitab. Kata sifat bagi Allah 20 sahaja tak ada. Kalau kata wajib kita tahu 20, itu ada. Sebab tu pengarang kita rahimahullahu ta'ala, dia kata setengah daripada barang, setengah daripada yang wajib bagi Allah itu 20 sifat. 20 ni nama sifat. Kita di dalam ilmu akidah kita kena faham sifat dengan zat. Sifat dengan zat tu kena faham. Zat bahasa Arab kata maqama binafsih, suatu perkara barang yang ada dengan sendirinya, dengan tak berhajat kepada tupan di yang lain, tak hajat kepada ada di yang lain, tak hajat kepada berserap, berjelira pada yang lain. Itu nama dia zat. Kalau ada dia berhajat kepada yang lain, kena berjelira. Faham jelira? Tak faham? Tak faham. Biasanya bukan orang Melayu asal, tak faham tak? Tinggal jauh dah dengan Melayu. Orang Malaysia ni tinggal jauh dengan Melayu ni. Berjeliga ni bersera, berserak masuk ke dalam tu. Bersira. Orang petani kata jeliga. Kita buat manis buah labu. Bila kita buat air sakar dia berserak masuk ke dalam isi dia, tu dia panggil jeliga. Meresap masuk tu. Dia meresap masuk tu. Mana perkara ni nak ada dia kena meresap masuk kepada dalam yang lain. Itu nama dia sifat. Dia nak ada cara dia tak boleh. Kalau dia boleh ada sendiri, dia tak kena meresap, tak kena masuk kepada yang lain, tak kena jelira ke yang lain, itu nama dia zat. Seperti garam dengan masin. Garam ni tak payah dia ada, tak payah
gi meresap masuk kepada yang lain. Masim dia kena ada masuk ke dalam garam tu. Kalau kita nak asing masim daripada garam boleh ke tak? Tak boleh. Benda tak boleh asing itulah nama sifat. Adapun garam kita nak ambil dia bawa balik bawa pergi ke mana boleh. Garam tu nama zat, masim dia tu nama dia sifat. Faham kat situ zat dengan sifat. Nak testing. Testing dia. Tangan kita, tangan kita dari jari sampai ke bahu ni, zat kita ke sifat kita? Zat ke sifat? Nak beri syahadah ni. Nak beda tu habis kita beda darah, kena periksa tangan ni zat, sifat ke zat? Tak nak lepas zat sifat tak lepas. Periksa tak lepas. Tangan kita dia meresap, dia berjelira kat mana tangan kita? Cuba tengok. Tak ada. Kalau kita nak potong dia bawa pergi jual boleh ke tak ni? Boleh. Tangan kita dia tak panggil sifat. Dia panggil juzuk zat, sebahagian daripada zat. Kalau ke semua ni banyak, tubuh kita banyak dari kepala sampai ke kaki, dia panggil zat ke semua. Kalau mata panggil apa mata? Zat juga satu daripada kita. Jangan kata mata sifat kita, tangan sifat kita, tubuh sifat kita. Tak ada zat, sifat habis. Telinga pun sifat, jari pun sifat, lengan pun sifat, pohon pun sifat, kaki sifat. Mana zat kita? Itu kata periksa tak lepas, tak boleh syahadah. Tak lepas. Hak mana sifat kita? Color kita. Hak kelabu tahi anjing ni. Ni dia panggil, ini color kita ni nak ambil tak boleh ni. Ini nama dia ke apa? Nama dia sifat kita. Tinggi kita, panjang kita tu, dia panggil sifat kita. Tu faham? Sebab tu orang mujassimah dia tak faham zat dan sifat. Dia kata tangan sifat Allah, muka sifat Allah, kaki sifat Allah. Macam mana tangan kaki sifat pula dah? Tangan makna hakiki, tapi tangan itu sifat Allah. Itu dia tak faham definisi sifat. Dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Semacam puak kita juga periksa tak lepas. Tangan tu dia kata sifat juga. Yalah, sebab tu kena tipu di musyabbihah. Sebab kita tak faham definisi zat dan sifat, kena tertipulah. Kalau kata tangan sifat, bukan tangan makna hakiki. Tangan sifat bukan tangan anggota. Tangan sifat tangan dengan mana kudrah. Kudrah tak apa, tangan tu sifat Allah, tangan dengan mana kudrat. Kudrat tu baru sifat. Mata dengan mana jagaan, tu mata sifat. Allah jagakan Nabi Nuh pada ketika dia buat perahu, buat di dalam jagaan Allah. Jagaan tu baru sifat, bukan mata sifat. Mata bukan sifat. Tapi bila kata mata sifat, mata dengan makna sifat, iaitu mata dengan makna jagaan. Bila kata tangan sifat, tangan dengan makna kekuasaan, merentah dan upamanya. Boleh faham? Tak boleh faham jeliga tak apa, tak boleh faham hak tu tak jadi. Tak boleh faham jeliga tak ada masalah. Kita boleh pusing, putar, cari hak kita faham juga. Tapi kalau tak faham hak sana, tak fahamlah tajuk mengenali Allah, sifat Allah. 20 ni nama sifat, bukan zat. Allah zat, 20 ni sifat dia. Perkara yang tupai di Allah, perkara yang duduk di Allah Subhanahu wa taala. Mana 20? Ia itu kalau bahasa petani dia tak kata ia itu, dia kata ya itu. Dia potong ya itu, sebab dia tulis bahasa Melayu ya, huruf ya, y lalu dah ya panggil. Dia tulis ya, alif, hamzah ke atas. Ya itu. Sama asal kalimah iya itu. Bahasa Arab wahiya wa huwa, iya. Iya itu. Ini kalau kata iya itu rugi dakwah sikit. Kalau ya itu kita potong satu, I satu, laba dakwah. Ni boleh. Tapi tempat potong tak potong pula dah. Rugi lah.
dia potong. Ni tak pandai kira. Tak pandai kira. Sini boleh potong, kita potong. Ya itu terus kalau kita sudah faham dah, potonglah i tu. Iya itu tak payah bubuh. Ni ciri orang petani banyak. Iaitu wujud. Wujud ni satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Arab kata wujud. Bahasa Melayu kata ada. Ada tu satu sifat, kerana satu perkara yang reti faham kat zat tu, walau bukan ada pun tak apa. Perkara yang kita reti kat zat, ada ni dia duduk kat zat tu, faham kat situ. Nama dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna? Maksud mesti di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, mesti tiap-tiap mukallaf simpulkan di dalam hati dia kata adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pokok pertama. Tu rukun iman yang pertama-tama. Tu kata amantu billah. Rukun iman ada 6. Satu, beriman dengan Allah. Makna beriman dengan Allah, kita percaya kata Allah ada sungguh. Bukan Allah ni benda khoyal-khoyal, benda dok fikir-fikir saja. Hak realitinya Allah ada sungguh. Itu makna wujud. Bahasa Arab kata wujud. Yang kedua, qidam. Qidam bahasa Melayu kata sedia. Qidam sedia. Qidam ni nisbah dengan Allah, makna sedia, tidak ada permulaan bagi adanya. Adapun nisbah dengan benda dengan kita, qidam dengan makna lama. Qidam di dalam bahasa makna lama. Makna benda yang lama dia panggil qadim. Adapun bila kata Allah bersifat dengan qidam, kata Allah qadim, itu dengan mana Allah ada sedia kala, tidak ada permulaan bagi adanya. Ada dia bukan mari daripada tak ada. Kita ni bermula dengan tak ada. Tak ada, mari ada. Nama dia perkara baharu. Allah ada. Sebelum daripada ada dia, ada. Sebelum pada ada. Tak ada hak tak ada. Ternapi Adam sabiq. Tak ada Adam hak dulu pada ada dia. Itu nama dia qidam. Kita orang ahli sunnah wal jamaah menyabitkan sifat qidam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyabbihah, orang salafi, orang Saudi, tok guru Saudi dia hari ni, dia kata tak boleh kita nak mensifatkan Allah dengan qidam. Tak boleh. Kerana dia kata tak ada dalil daripada Al-Quran, tak ada dalil daripada Al-Hadis mensifatkan Allah dengan qidam. Itu di sisi orang salafi. Betul ke tak? Kita jawab tak betul. Sebab apa? Sebab aku kata ada Allah sifat dengan qidam. Gitu mudah. Tak payah. Tak betul. Sebab apa? Aku bila dah 20 sifat Allah, tak kurang pada 20. Yang sebenarnya hakikatnya kita nak mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak mesti sifat ini mensifat dengan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan zatnya sendiri. Sifat kena Allah mensifatkan dia, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dia. Tu hakikatnya. Kita tak boleh reka sifat Allah. Kata Allah sifat dengan qidam ke? Tak ada dalam Quran dan hadis. Kita nak reka tak boleh sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kena ada nas daripada Al-Quran dan hadis dengan syarat-syaratnya. Tambah hujung tu, bukan semata ada dalam Quran, bukan semata ada di dalam hadis, dibilai sifat Allah dengan syarat-syaratnya. Ada syarat dia, kaedah dia. Ada kaedah nak menyabit sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sempat masa, insya-Allah satu masa kita buat boleh setengah hari ke 2-3 jam selepas pada ni, insya-Allah kita belajar
cara nak menyabitkan sifat Allah, sumber untuk kita nak menyabit sifat Allah, syarat nak menyabit sifat Allah dengan Al-Quran dan Al-Hadis macam mana, insya-Allah selepas pada ni. Maknanya kidam ni, orang salafi dia kata tidak boleh kita menyifatkan Allah dengan dia. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh menyifatkan Allah dengan dia. Hujah mereka kata sifat ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Hujah kita, satu daripada hujah kita, ada di dalam Al-Hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedua hujah kita, ijma' ulama. Ulama ummah ijma' di atas mensifatkan Allah dengan kidam, sebagaimana menakalkan dengan dia oleh Imam Al-Murtada Az-Zabidi di dalam syarah Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali. Dia kata ijma' ummah di atas ajma'atil ummah ala wasbihi bil qidam. Ijma' ummah di atas mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan qidam. Ada di dalam satu riwayat yang dhaif tetap pada membilangkan asma al-husna, membilangkan nama Allah al-husna dengan kata al-qadim. Walaupun hadis tu dhaif, tetapi ada riwayat hadis yang lain ada dikuatkan dia dengan ijma' ulama. Boleh kita membilangkan kidam itu sifat Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar doa masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Doa masuk ke masjid. Rasulullah mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, mensifatkan sultan kerajaan Allah dengan kata qadim. A'udzubillahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha besar. Wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan aku minta berlindung dengan kerajaannya, dengan merentahnya al-qadim yang sedia kala. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang kena rejam. Itulah kata ada disifatkan Allah dengan kata qadim. Boleh. Sebab tu kita wajib i'tikad. Walau kata tak boleh kata pun wajib i'tikad Allah qadim. Wajib i'tikad Allah sedia kala. Ada dia bukan daripada tak ada. Dan satu lagi, tajuk ni selalu saya beri jagaan, mesti kena beri jagaan, kerana sudah muncul, sudah berlaku di dalam kalangan masyarakat bawa ke yang sesat. Kita kena jaga. Tidak bersifat dengan kidam dengan makna tidak ada awal bagi adanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah sahaja, yang lain tak ada. Tu wajib kita kena kenal situ. Tak ada yang qadim melainkan Allah. Ada kedak yang lain pada Allah hak qadim? Tak ada. Alam ini bahru. Tak boleh. Ibnu Taimiyah, orang Salafi, orang Saudi, dia kata alam ini qadim, tapi qadim bin nau, bukan qadim bil afrad. Faham nau dengan afrad? Afrad ni satu dia ni. Kita satu daripada alam, ayah kita satu daripada alam, lembu satu daripada alam. Ni panggil afrad dia. Seperti kita kata manusia. Manusia tu dia panggil jenis. Abdullah, Salah, Yusuf, Tayyib, ini nama dia afrad dia. Satu-satu daripada manusia. Manusia tu dia panggil nau. Bagai dia. Satu-satu dia ni nama dia afrad. Tu istilah ilmu mantik. Kama dia orang-orang yang mengaku dia nak ikut salaf, dia kata alam ini afrad dia ni baru. Kita baru, lembu baru, itik baru, tetapi nau dia tu qadim. Bagai dia tu qadim dengan mana?
tidak ada alam yang baru melainkan ada alam yang sebelumnya. Alam yang sebelumnya tu baru, tidak ada alam yang mesti ada alam yang sebelumnya. Alam hak sebelumnya ada alam hak sebelumnya sehingga tidak habis. Itu qadim dia kata. Itu salah, kafir siapa i'tikad begitu. Di dalam Al-Quran dengan terus terang tidak ada yang awal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dengan terus terang semua perkara lain daripada Allah ada dengan mengadakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap perkara yang ada dengan diadakan dia oleh Allah tentu baru, dia berasal daripada tak ada. Itu mudah, itu hukum akal nama dia. Hukum akal sama dengan Al-Quran. Baqa artinya kekal, makna dia tidak binasa, tidak hilang. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berlainannya Allah Ta'ala dari segala yang baharu. Allah berlainan, yakni Allah tak menyamai, tidak ada suatu perkara bersamaan dengan Allah. Allah tidak bersamaan dengan yang lain. Itu makna mukhalafah. Wajib kita kenal Allah begini. Kita mesti kena kenal Allah, kata dia tak serupa dengan segala yang lain. Kemudian macam mana orang yang kata Allah Subhanahu wa taala itu berupa seperti anak Adam, seperti tu Adam. Allah wal a'yadza billah, disebar masuk ke tempat kita. Kita keluarga baru daripada keluarga orang salafi. Selalu saya bagi jaga anda. Okey, nama kitab dia Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman. Pegangan orang beriman berkenaan dengan Allah menjadikan tu Adam di atas rupa Tuhan nama Ar-Rahman. Nama tajuk kita, isi dalam kitab itu dia berdasar kepada hadis innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah buat tu Adam tu di atas rupa Allah. Mana Allah sama dengan tu Adam. Itu akidah dia. Tu akidah yang palsu. Kita Allah tak sama dengan mana-mana makhluk pun. Tu Adam, manusia lain pada manusia tak sama, tak ada. Itu makna mukhalafah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Iaitu dia tiada berhajat kepada tempat dan tiada kepada penentu. Dari sini ada kurang tepat, ada silap di dalam faham. Kena faham sikit dengan secara ringkas. Masa maaf, kita nak beradu 10.30. Relax. Ni lebih dah sikit, saya lupa saat ni. Kita beradulah sebentar, lepas tu kita sambung semula. Relax. Sekarang 10.45.